Sebagaimana semalam kita sebut, nak cerita pasal hikmat, berapa jenayah yang tertentu tu dihukum dalam bentuk yang tertentu. Seperti jenayah zina dihukum sebat ataupun direjam, sebagaimana telah kita bincangkan melalui hadis yang lepas. Sebelum pada pergi kepada bab baru dalam kitab hadis kita ni, rasanya moleklah kita sebut secara sepintas lalu berkenaan dengan hikmat dia. Sebenarnya ada banyak kitab berkenaan dengan hikmat dan falsafah syariat ni, banyak. Di antaranya yang boleh dikatakan lengkaplah, ada semua bab dia, semua bab hukum-hukum syarak, daripada air semaya, daripada taharah sampai kepada habislah jenayah tu ada berlaku. Ialah kitab ni, Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu. Buku ni ada dah terjemahan dia, tetapi sejauh mana terjemahan tu wallahu a'lam lah. Terjemahan Indonesia memang ada dah, kita dapat tahu ada dah, boleh dicarilah. Kemudian banyak lagi kitab, umpamanya kitab Syah Waliullah sendiri, dan lain-lain lagi lah, banyak. Di sini dalam kitab ni disebutkan beberapa perkara lah. Pertama sekali, hikmat diharamkan zina. Apa zina tu diharamkan? Apa hikmatnya? Kita ambil isi dia sajalah, ringkasan, butir-butir dia. Di antaranya yang disebutkan di sini, diharamkan zina ialah untuk menjaga keturunan manusia, supaya keturunan manusia terpelihara, terjaga. Kalau tak ada hak ni, tak tahu mana keturunan lah, tak tahu mana keturunan hak nak jadi bangsa, nak jadi puak, nak jadi keluarga ke apa ni, tak ada semua. Tak tahu punca. Tak tahu punca. Yang ni keluarga siapa, anak cucu siapa, tak tahu. Itu satu perkara yang besar tu, perubahan dalam masyarakat berlaku, yang mana boleh dikatakan semua bangsa dalam dunia ni terima tu. Keluarga, orang panggil institusi keluarga, masyarakat, bangsa, puak, hak tu semua terima. Kalau perzinaan ini bebas, tentu tak ada semua tu. Dan tak ada lah hikmat Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu, untuk ta'aruf itu tak siapa maksud, tak ada tu. Tak ada lah pada keluarga ni membela keluarga, bangsa satu unit besar yang begitu kuat peranannya di dalam memajukan dunia ni, tak ada. Hilang. Bukan satu keluarga hilang, satu bangsa pun hilang. Kalau zina ini berleluasa. Dan kita fahamlah mana benda ni. Kalau orang yang mengaji ilmu masyarakat, mengaji politik, mengaji apa, dia cukup faham kepentingan bangsa, kepentingan keluarga, kepentingan suku kaum di dalam kehidupan ini, cukup besar makna dia, cukup besar. Dengan sebab tujuan nak jaga keturunan itulah, sampai kalau seseorang itu menikah dah dia ragu ataupun dia menuduhlah isteri dia ni melahirkan bukan anak dia, boleh lagu tu, padahal dia menikah dah tu. Kalau nak kira mengikut kaedah asalnya, seperti yang kita sudah banyak kali jumpa dalam hadisnya, iaitu al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu adalah kepunyaan tuan punya tilam, yang ni suami lah yang sah. Kira-kiranya begitu mengikut kaedah umumnya.
Tetapi kalau sahibul firash sani, si suami itu dia menafikan anak, dan dia berli'an, seperti semalam kita sudah jumpa dah, sepintah lalu tentang li'an itu, dia berli'an, ternafi anak tu daripada dia. Tak ada kaitan, tak ada kena-mengena dengan dia, tak ada hubungan dengan dia dah jadi anak tu. Siapa boleh gitu? Apa ni? Untuk kepuasan lah, keturunan. Bako. Kalau kita nak kira pun besarnya kepentingan bako keturunan ni, bayangkanlah. Cuba kita bayangkan macam mana perasaan. Dia benda-benda hikmah falsafah ni benda boleh fikir sendiri, boleh timbang sendiri. Katakanlah dalam masyarakat kita ni pun acap kali dah juga kita jumpa artikel-artikel, tulisan-tulisan orang-orang tertentu yang mana cerita betul. Dia cerita betul, cerita dia sendiri. Dalam masyarakat kita pun ada, dalam surat khabar lah, dalam macam-macam buku-buku ada sebut, maknanya isteri ni pergi main dengan orang lain, suami tu ada, anak tu jadi anak orang lain lah kira-kiranya. Pakai tu pergi test ke apa pun DNA sekarang ni, memang jelas bukan anak dengan suami dia. Macam mana perasaan suami kalau kita duduk situ? Macam mana? Kita cari harta susah-susah, didik anak kita susah-susah, ada nilai dia lah di sisi Tuhannya, ada makna lah tu. Anak ni beza dengan orang lain, tidak serupa anak dengan orang lain. Walaupun suruh kasih kepada sama Islam seperti suka untuk diri kita sendiri, iyalah hak tu. Tapi hak semula jadi Allah SWT buat, dia mengesahkan benda tu boleh kita beranak pinak, maknanya ada keistimewaan dia. Tiba-tiba anak yang kita didik duduk cara habis petis, yang malam pergi atas ngaji sana sini, bukan anak kita. Bayangkan, bukan anak kita. Lepas tu harta yang kita cari itu gini bukan main, susah. Dalam usaha seseorang tu nak cari harta, apa dia yang dia tidak alami? Macam-macam. Merah muka, sakit kepala, macam-macam. Sebagai gapo sekalipun. Itulah yang dia hadapi. Susah. Tiba-tiba harta tu anak orang lain, secara sulit-sulit boleh ke anak orang lain? Rela ke kita? Cuba tanya hati kecil kita. Siapa pun tak boleh pergi kalau lagu tu, tak boleh pergi. Itulah jenayahnya besarnya. Khianat besar, bukan khianat kepada orang lain, dalam keluarga sendiri. Kalau sekiranya tidak dibenda benda ni, dia akan berleluasa. Bayangkan akan jadi lagu mana masyarakat. Itu soal kedua. Hak ada sebut 45 orang anak, bukan dengan suami dia. Hak dengan suami dia hubungannya dingin. Dia lebih berminat, lebih tertarik dengan kekasih dia hak di luar rumah. Kalau perempuan, kalau lelaki pun lagu tu juga. Macam mana perasaan bini? Dia duduk setia, dan nak pagi, dan nak petang, dan nak hari duduk masuk, duduk basuh kain, gimana? Tak ada gimana-mana setianya. Tiba-tiba suami dia alah kelain. Alah kelain. Lepas tu kalau alah kelain tu jelas, kalau bini boleh kira dengan penuh tanggungjawab, semua keluarga tahu. Ni orang lain. Pas orang lain tu kalau ada penyakit, bawa mari kita. Cuba orang perempuan tu fikir. Bawa mari kita bukan sakat kita, pakai anak kita pula. Menerima malapetaka dia. Boleh ke terima? Atas nama dia tu suami. Kita duduk masuk ke dia, duduk masuk kain dia, duduk setia jaga anak dia, tiba-tiba dia buat lagu tu gitu. Boleh ke kita terima? Tak boleh. Ni bendanya. Ya, jadi istimewa tu pasal hubungan tu lah, jalinan suami isteri itu, nak boleh anak keturunan itu. Yang keduanya, dalam masyarakat ini dia ada nilai juga. Keluarga, rumah tangga yang bahagia, gapo semua tu, dia ada nilai. Sehingga kalaulah ada berlaku perkara-perkara yang tidak molek dalam sesuatu keluarga tu, dia mengaibkan nama keluarga tu, jatuh nama dia pada pandangan orang. Orang tidak hormat dia. Tidak seperti mana kalau orang tu terpelihara. Ni tak usah cerita lah, dalam dunia yang bebas secara mana pun. Sebab tu dia tak boleh terima skandal-skandal. Sebab tu dia tak boleh terima walaupun masyarakat kaping yang bebas pun. Tidak ada hukum ni pun.
dia tak boleh terima. Sebab apa? Semula jadi manusia tak boleh terima hubungan sulit dengan seseorang perempuan atau seseorang lelaki, tak boleh terima. Dan ini adalah satu kekurangan dia. Dia anggap sebagai satu kekurangan. Semua manusia terima waktu tu. Tidak layak dia. Mana kita tak boleh nak pegang orang lagu ni. Boleh jadi kalau dia pemerintah, pemimpin, boleh jadi dibeli. Boleh dibeli dengan perempuan. Boleh dibeli dengan perempuan. Tu. Lepas tu kalau tak ada ikatan agama lah, takut kepada Allah SWT, takut kepada neraka gitu gini, macam mana seseorang itu boleh kawal dalam keadaan dunia ni terbentang luas dengan begitu menariknya, terutamanya orang-orang perempuan, dan tidak berasa bersalah. Tentu sekali dia boleh buat secara senyap-senyap. Sedangkan orang nak jatuh sesuatu kerajaan pun dalam dunia ni, politik dunia ni, banyak melalui perempuan. Ini semua mudarat dia, mudarat zina. Yang ketiga, ini dia sebut rengkah anak hura lah pula, tapi asas dianya adalah di sini. Setengahnya tu tak ada, tak apalah kita sebut secara umum. Di antaranya yang ketiga, dia jadi terganggu dalam rumah tangga. Keadaan rumah tangga tu jadi tidak rukun damai, orang kata. Sebab apa? Sebab seseorang isteri tu kalau dia tengok suami dia ni tidak berapa berminat alah ke dalam rumah, minat alah keluar. Apalagi kalau dia tahu suami dia ni memang berlaku curang ataupun bersondal lah kita kata di luar. Boleh jadi ada perempuan yang akan bertindak begitu. Si isteri ni pula di belakang, dia akan bertindak begitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau si isteri ni buat gitu, si suami ni pun dia tidak akan tenang. Sedangkan maksud asal rumah tangga ni, mendirikan rumah tangga nak dapat ketenangan tu, nak dapat kebahagiaan tu. Tiba-tiba tak ada bahagia tu, rumah tangga menjadi neraka. Dan kita berasa tidak puas hati lah. Kita nak belanja, nak nafkah, nak apa-apanya, orang tidak setia kepada kita. Dia akan jadi tawar dalam keluarga. Nak belanja, nak gitu gini pun tidak suka lah, tidak suka. Balik perempuan pun begitu juga, balik lelaki pun begitu juga. Dan ini membawa kepada kebencian antara satu sama lain dan dendam antara satu sama lain. Dendam itu macam-macam lah, boleh tubik lah. Kalau sesuami boleh buat lagu tu, dia boleh buat juga. Kalau berpanjangan gitu tak boleh gila. Orang yang dia boleh buat tu setengah-setengah dia boleh buat. Kalau dia seorang yang buat, tapi kalau bini dia buat, tak sedap hati juga dia lagu tu, tak sedap hati juga. Sebab apa? Tak ada lah kedamaian dalam rumah tangga, tak ada. Dia tidak akan cara dah, tidak ambil berat dah masalah suami dia di rumah. Sebab suami dia pun tak ada sebelah mana, dia tahu. Ini punca jadi tawar dalam rumah tangga dan tidak mesra. Bukan setakat tu saja, boleh jadi permusuhan. Puncanya apa? Zina. Dan sudah jadi tabiat manusia dah. Kalau hak secara betul ni dia tidak berapa sedap. Padahalnya kalau hak lain, kalau dia katakanlah cerai dengan suami dia, nikah dengan tu, lebih kurang juga, ataupun tak kena gaya, lebih tak molek daripada suami dia ada. Tetapi dalam hubungan sulit lagu tu, sekadar hubungan dalam perkara tertentu sahaja, tidak akan nampak kekurangan hak sebelah lagi tu. Sebab tu nampak molek sama. Yang si suami ni nampak kurang. Sebab apa? Segala-galanya nampak. Begitu juga si isteri ni, dia nampak suami dia kurang. Sebab apa? Segala-galanya dia nampak terdedah. Orang hak dia kenal tu setara mana sangat sebenarnya moleknya. Belum tentu lagi tak kenal kurang lagi pada suami dia. Tetapi oleh kerana perhubungan itu hanya dalam batas yang terhad, dia tak nampaklah kekurangan tu. Jadi nak nampak lebih sama orang tu. Alik ni sebelah ni hak memang hak sah ni kau tahu. Alik sana kau segak, kau manis. Itu bahaya. Akhirnya bawa kepada perceraian. Lepas tu kalau anak amal, lagu mana jadi? Sebab dia yang nak menanggung. Kalau cerai dalam keadaan si suami tu tahu memang sebab-sebab yang munasabah lah. Sebab nak sama ada isteri ataupun suami ataupun tok tua, nenek kau, datuk kau nak cara kau anak cucu ni. Tapi kalau dah tidak yakin hak siapa dia anak ni, lagu mana nak cara?
Setara orang ni dalam keadaan rumah tangga suami isteri lagi tu kadang-kadang tak cara. Apatah lagi kalau sudah jelas dah tahu orang ni curai terhadap dia, orang ni curai terhadap dia. Anak lah yang jadi mangsa. Anak yang jadi mangsa. Ni Islam tak sih? Kadang-kadang jadi lama-lama jadi ketawa tubik rumah. Apa semua tu. Akhir sekali berlaku macam-macam. Kadang-kadang kerana nak jaga keluarga, nak jaga anak pinak, takut jadi kucar gitu gini, bunuh kawan dia. Hak kawan dia pun boleh jadi bunuh kawan dia. Pergi cari tukar sihir sana sini, tok bomo sana sini, biar jadi kocak rumah. Apa tu? Sebab ni punca kocak lah rumah tangga. Anak pun tidak ada nak cara, gila jadi si bini ni ataupun si suami tu. Macam-macam boleh jadi. Kalau di luar negeri, negeri barat tu, walaupun dia boleh terima secara umum, tapi hati kecil manusia tu tetap ada. Sebab itulah berlaku pembunuhan banyak. Bunuh. Cari-cari punca tu tak ada lain. Terutama kalau sudah berumah tangga. Kalau tidak berumah tangga lagi pun, dah kalau dia anggap ini sebagai kasih dia, tiba-tiba dengan orang lain, tak boleh manusia, tak boleh terima. Seketika mungkin boleh. Seketika. Tetapi apabila sudah tiba tanggungjawab nak menanggung seterusnya, tak boleh terima lagu tu. Inilah yang kita dapat lihat di mana-mana saja. Keadaan yang kucak-kacir dalam keluarga, tidak mesra, bermusuhan dalam keluarga, cerah sana cerah sini, di antara sebabnya ni. Di antara hikmat dia lagi yang keempat, iaitu orang yang dia tidak berminat kepada anak. Itu salah satu. Dia tidak berminat kepada anak. Sebab apa? Kalau dia menikah, dia tak akan menikah dulu lagi. Ataupun kalau dia nak nikah pun lewat-lewat. Ada juga orang lagu tu. Ataupun tak menikah pakesu. Kalau tak nikah pakesu, hak berzina dengan dia tu pun, kalau kita kata pelacur, tentu dia tak si anak. Sebab dia pelanggan dia bukan seorang. Kalau ada anak untuk apa? Pasal apa istimewa dia? Dia pun takut juga. Kalau dia nak jadi isteri betul, ya kau ni orang ni nak dia ni sebagai isteri. Dalam keadaan dia tahu dia ni pelacur. Jadi dia serba salah. Pelacur tu sendiri pun. Dan hak perempuan tu tak si anak. Hak lelaki pun lagu tu juga. Sebab apa? Kalau dia boleh anak, dia kena cara hak tu. Terutama sebagai bini, kena cara hak tu. Kalau tak ada anak senang. Dia boleh pergi ke orang ni, boleh jumpa dengan hak ni, dia boleh pilih hak ni. Hak mana-mana dia nak. Boleh tukar-tukar. Akibatnya manusia tak ada keturunan. Umur 40 tahun tak nikah lagi. Pasal apa? Duduk berpoya-poya dengan cara lagu tu. Anak tak tahu mana. Katakanlah dia tu seorang yang cerdik, seorang yang kaya, rugilah. Sepatutnya dia boleh bina keluarga dia, boleh didik anak dia. Anak dia pun akan jadi cerdik jugalah kira-kiranya. Moga dia terbakar cerdik, kita kata. Ni jadi hilang, tak ada, sia-sia. Rugi manusia. Masyarakat, generasi manusia rugi. Dengan sebab manusia ni tak say kepada keturunan. Sebab apa? Kalau ada keturunan jadi beban. Lepas tu kalau nak cara pun, nak cara ke orang hak lagu mana sangat, yang kita nak cara ni lebih gapo sangat dia tu. Dia pun jadi tak pakar juga. Kalau lagu tu jadi tak ada hormat lah, tak say ke anak. Bila tak say ke anak, tidak akan makmur dunia ni. Tidak akan maju dunia. Sebab apa? Tidak ada penyambung. Itu mudarat dia. Selain daripada tu, termasuk dalam bahagian yang keempat ni, kalau dia tu kaki berzina, kalau dia menikah dah, dia tak berapa juga nak anak. Tak berapa juga nak anak. Sebab apa? Kalau ada anak, dia akan lebih terikat. Baik dia tak sadar anak. Dengan sebab tu dia akan mengamalkan macam-macam lagi cara perancangan keluarga lah. Di dalam perancangan keluarga tu, dia tidak bersimpati mana terhadap isteri dia. Sebab apa? Isteri dia tak ada anak apa-apa dengan dia. Maka ubat gapo pun yang penting dia, kepentingan diri dia. Yang si perempuan tu dia tidak berasa nak ke anak. Bayangkan kalau dia nak ke anak, yang si suami ni jahat kerana nak berzina, tak si anak, tak si bertanggungjawab, isteri ni tak dapat anak. Bayangkan lagu mana dia nak anak. Tidak kau terseksa. Nyaya tu satu pihak yang lain.
Begitu juga satu pihak yang lain, perempuan dia tak sayang anak. Sebab apa? Kalau anak ramai, kalau dia cerai pun dengan suami dia, payah orang nak. Kasih dia pun tak apa nak. Kalau anak sikit, boleh jadilah. Kalau anak dua, kalau misalnya anak seorang, dengan sebab tu dia akan merancang. Bagaimana dengan di pihak suami ni yang nak anak ramai? Tiba-tiba si isteri dia buat lagu tu, tidakkah nyaya? Ini jenayah. Jenayah terhadap manusia. Lepas tu sebab tak sayang anak ni di antara sebabnya ada juga. Jadi dia tahu suami dia ni jenis tak molek, dia pun makan ubat lah. Biar tidak lekat. Kalau lekat boleh jadi melarat pula penyakit tu kepada anak. Ada juga. Tetapi dia sekadar suami dia tu terima lah. Nak tak nak terima juga. Itu dah pihak isteri dalam keadaan berat lah, berat hati. Tapi anak tak sih nyayo kepada generasi yang akan datang. Kalau kena penyakit dah berapa lah, kita kata macam-macam penyakit lah boleh kena tu. Ini di pihak isteri. Di pihak suami pun ada juga yang lagu tu. Apabila dia berzina, dia takut hak ni isteri dia, hak dia saya juga, hak dia nak buat sebagai keturunan dia, nak lanjutkan keturunan dia ni, dia nak jaga juga. Tetapi dia tak sih beranak. Sebab apa? Takut dan muka dia pergi kokse saat ni, yang kena penyakit ke anak dia lah ke mana. Boleh jadi juga. Maka jadi kurang lah. Dengan sebab ni semua jadi kurang keturunan manusia. Lepas pada tu, akibat daripada perzinaan ni, hak dalam kitab ni dia sebut maraduz zuhri. Zuhri ni dululah maraduz zuhri wasayalan, dulu penyakit sifilis, penyakit gonoria, macam-macam lagi. Learn pada masa tu dia tak sebut lagi AIDS, tak ada. Learn ni lebih berat lagi. Tuhan bui buka ke manusia, tengok akibat dia je, iaitu AIDS. Ini akibat daripada perzinaan. Kalau orang tu menikah pak, tak ada masalah. Tukar-tukar, tak ada masalah. Tetapi kalau berzina, jadi lagu tu. Kita tak tahulah. Nak kena mana, tak tahu. Ini masalah penyakit. Kalau kena penyakit, tidakkah nyaya kepada isteri ni? Katakanlah kalau dia kena penyakit AIDS lah, ataupun sifilis, ia boleh melarat kepada orang lain. Terutama apabila melakukan persetubuhan pula. Setengah-setengah penyakit tu tidak sampai persetubuhan pun, dengan bertukar sapu tangan pun boleh jadi kena penyakit-penyakit ni. Tapi setengah-setengah tu tidak. Dia kena melalui perhubungan jenis. Perhubungan jenis tu dengan siapa? Dengan isteri lah. Isteri ni betul seling duduk di rumah, tak ada pasal-pasal kena. Bawa mati isteri. Lepas tu anak keturunan tu berapa orang anak kena belaka. Bayangkan berapa orang dia telah membunuh. Hakikatnya tidak bunuh ambil pisau tikar sembelih, tidak lagu tu. Tapi hakikatnya, kalau pergi tanya doktor, mati sebab apa? Sebab ni. Pak pucanya mari mana? Dia pucuk. Dalam keluarga yang sepatutnya dia membawa kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, tiba-tiba dia bawa mari penyakit, malapetaka. Orang yang selama kening daripada kecil dididik, dijaga oleh ayah dia, keluarga dia dengan baik, sakit sikit pun tak boleh, kudis sikit pergi kedai selalu, pergi ke klinik selalu, cari ubat selalu. Ni tiba-tiba dia bawa penyakit berat yang mengakibatkan anak dia mati. Macam mana perasaan mertua tu, perasaan keluarga tu? Tidakkah buatnya ya? Ni satu pihak. Satu pihak yang lain, kalau isteri itu ada penyakit, kena kepada suami, nyayo juga. Kalau suami itu hak betul, tak ada bersatu. Ini kalau hak sudah menikah dah. Kalau hak tidak menikah lagi pun, kenalah juga. Tak ada pasal-pasal. Dia tidak menikmati, dia tidak merasai apa nilai duduk bersama dengan perempuan. Perempuan yang baik, seperti yang digambarkan dalam Islam tu, macam mana perempuan yang baik? Dia tidak pernah merasai. Hak duduknya dengan pelacur. Lepas tu belum nikah, hak sebenar mati dah. Ki apa? Ki sifilis. Ki apa? Ki AIDS.
Makna bunuh diri sendiri. Bunuh diri sendiri. Tak ada pasal-pasal. Dia tidak tahu apa dia keluarga, rumah tangga yang bahagia ni setara mana kan sukanya. Dia tidak menikmati semua itu. Tidak menikmati semua tu. Sebab apa? Mati dulu lah. Sebelum apa-apa pergi duk rata tu kena. Lepas tu hak kita sekarang ni ada semua ceramah-ceramah tentang AIDS, tentang gapo tu, kalau dengar tu pada hati. Pada hati. Betapa teruknya penyakit tu Tuhan beri kepada manusia, nak ajar manusia. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Tengok sendirilah akibat dia. Siapa tak boleh kena cahaya matahari pun pedih kulit ni. Kena selimut ni tak boleh. Siapa lagu tu? Pada agak apa? Bahagia apa kalau sedap pun sedap sebentar, nak agak dia. Diri sendiri pun seksa. Hak sebelum mati tu selamat. Tak boleh nak agak apa dah. Tak boleh nak agak apa dah. Apa payah kan? Lagu mana kalau dia ada anak bini tidak akan nyayang. Sebab itulah dalam hukum Islam, hak mana sudah ada anak bini sudah muhsan itu berat hukumannya. Munasabahlah. Sebab apa? Dia melibatkan ramai, bukan dia seorang. Melibatkan ramai orang. Mati boleh jadi ramai. Anak dia sendiri dia bunuh. Bini dia sendiri dia bunuh. Hakikat. Begitu juga perzinaan membuatkan jadi tidak seseorang itu tidak merasai kekayaan dia. Nikmat kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu dia tidak rasa. Dan dia tidak dapat faedahnya. Ini di antara hikmah apa yang haram zina. Orang yang sudah biasa dengan zina dia akan jadi lagu tu lah, habis piti. Kalau setakat pelacur tu boleh kira lagi kita kata dari segi habis piti ni tidaklah banyak. Tapi kalau ada hak simpanan, hak gotu-gon ni lah, jadi ada perempuan simpanan dan dia tu tua dah, sugar daddy orang panggil. Jadi sugar daddy pula kan, bukan main, banyak. Kepada hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Secara sulit. Sepatutnya kalau dia bagi kepada anak isteri dia. Biasanya orang hak lagu ni dia ada dah anak bini. Ni berlaku di mana-mana. Dia ada dah anak bini, tapi anak bini tidak dapat menikmati apa dia kekayaan dia tu. Tidak dapat merasai. Dia sendiri pun sepatutnya dia boleh buat derma, buat kebajikan, buat khairat, buat sana sini, ada juga faedah untuk akhirat. Tetapi kerana gila dengan orang perempuan ni, habis harta situ, rugi. Lepas tu tahu-tahu, seperti kita tengoklah dalam masyarakat kita ataupun di mana-mana, kalau Allah SWT nak tunjuk jadi bankrupt dia, habis lalu, adalah mati dengan gitu. Selama ni Tuhan pernah bagi kekayaan kepada dia, tetapi dia tidak guna kekayaan itu. Di tempatnya hanya guna untuk orang-orang perempuan yang langsung tidak fikir apa-apa kebaikan untuk dia, hanya semata-mata untuk nak kau harta ke dia. Tu ya kalau ada. Orang lain pun dia boleh terima juga. Tak ada kelebihan dia, tak ada kelebihan. Semata-mata piti. Akibatnya piti dia hilang dengan sia-sia. Sebegi situ. Begitu juga balik perempuan lagu tu juga. Dan hak dalam hadis sebut di antara hak tak berkat hidupnya bagi orang Islam ni, kita ni hak berzina, tak berkat. Waktu tu padan dah hak tu. Padan hak tu. Dia akan apa semua orang berzina. Kalau tidak apa-apa zahir pun apa jiwa. Jiwa dia akan apa. Di antara hikmah lagi apa yang diharamkan zina. Sebab kalau berzina, katakanlah boleh anak. Anak tu tidak dihormati. Siapa dia nak cara ke anak? Usaha ke orang lain. Yang si ibu ni sendiri kerana nak menutup keaiban dia tu, pergi letak tempat tong sampah tu. Tak ada kesian belah tu. Hilang terus. Sebagai seorang ibu yang begitu sayang kepada anak, mati dululah dia. Sebelum pada anak dia mati, kira-kira hak asal. Tidak lagu tu. Jadi tempat asal manusia tu, kejadian asal dia tu berubah, tukar. Tidak kesian belah kepada anak sendiri pergi letak. Sebab apa? Sebab masyarakat tak boleh terima. Dia sendiri pun lagu mana? Keluarga lagu mana? Aib tu. Lepas tu anak tu akan membesar dalam keadaan tidak ada siapa penjaga dia. Siapa nak cara dia?
Siapa nak didik dia? Ini menyebabkan dalam masyarakat akan jadi ramai orang-orang yang terbiar. Apabila terbiar, cara tu duduk depan mata tu jadi perangai tak molek lagi. Apatah lagi kalau terbiar, ikut dia nak balik masa mana tengah malam, tak ada siapa dia soal. Ikut dia nak klik ke apa ni. Pas nak jadi lagu mana? Itulah. Kalau dia tu ada harta pun saya orang tetap tidak hormat juga sebab orang tak tahu ayah dia ni siapa. Keturunan. Dia pun anak nak cari ben tu ben siapa. Ihsan mana-mana orang. Mana-mana orang yang ihsan pun kalau nak bui ben tu pun siapa dia? Dia kena royak juga. Susuknya. Kena royak juga dari segi pesaka tak boleh terima. Padahal selama ni duduk anggap sebagai ayah. Tidak anak dia sebenarnya. Jadi siapa ayah dia? Itu dia jadi kecewa dan frust hidup. Kecewa, sedih. Ini benda yang kita tengok sendiri berlaku dalam masyarakat. Di mana-mana pun. Tak ada lah dia boleh berbangga dengan ayah dia. Orang panggil ayah siapa? Ayah duk nusuk, tak tahu mana. Mak tak tahu mana. Kalau ngaku, bala. Pasal dia bini orang lah ni. Dia suami orang lah ni. Tu biarlah mengaku. Kalau pemimpin pula pecah rahsia tu skandal pula. Jatuh dia. Boleh jatuh. Bukan di negeri Islam saja, negeri kafir pun tak boleh terima benda ni. Padahal negeri dia tu bebas. Tak boleh terima. Dia kira orang tidak bertanggungjawab lagu tu. Tidak ada kelebihan lah manusia ni. Orang panggil pok saudara. Siapa? Pok saudara. Tak ada. Ni kita boleh kata pok saudara kita ni orang gini-gini. Boleh kata, boleh berbangga. Mak saudara kita, itulah cara kita. Kalau mak kita tak ada. Kalau mak kita tu kadang-kadang aksiden kau tak ada. Ni, ada lagi. Ramai lagi. Ni siapa dia nak cara dia? Mak dia diri pergi lepak tepi jalan. Menuju ada orang kesian. Semua pergi ambil. Bayangkan. Nak jadi lagu mana? Tidakkah nyaya kepada budak tu? Dan budak ni akan jadi apa dalam masyarakat? Dendam. Tak tahulah cerita. Setara orang yang dididik dengan baik pun banyak lagi hak tak betul jalannya. Lagu mana lah lagu ni? Nak jadi peropok ke? Nak jadi peraguk ke? Nak jadi apa? Boleh jadi apa saja. Hak ada mopok pun boleh berlaku. Hak lagu ni tak boleh berlaku. Lebih-lebih lagi lah. Siapa dia nak cara? Kalaulah begini keadaan hidup seseorang tu, perik benar hidup dia. Pahitlah hidup. Hidup budak tadi tu. Sampai tua dia hidup dalam keadaan pahit. Cuma di sini kita tidak nak bahaslah apa kewajipan masyarakat terhadap orang lagu ni. Kita kena pandai hina ke? Tidak, itu soal lain. Tu. Kita tak boleh lah pandai lagu tu. Dia bukan salah dia. Salah mak pak dia. Tetapi kita ni duk menanggung apa ni kita kata dia basuh tahi orang sama. Nak lagu tu. Kerajaan apa Habib PT duk cara lagu ni? PT tu mari mana? Kita lah bayar cukainya. Duk tanggung hak lagu ni. Hak tak ada mak apa. Kita lah je susahnya. Lepas tu sampai ke bila nak lagu tu? Kalau tidak, boleh kerajaan buat bangunan, boleh buat jambatan, boleh buat jalan raya mewah. Ni duk. Ni duk cara hak ni, hak tak pakar, hak tak ada mak apa, tak tahu mana ni, duk buat jenayah macam-macam masuk dalam jail, nak beri makan hak tu. Nak didik hak tu pula. Bukan main susah pula. Pok-pok kaunselor tu pula. Bukan main susah, sakit kepala pula. Nak menghadapi hak tu. Habis PT kerajaan. Habis PT kita. Untuk nak jaga hak ni, itu maknanya kita duduk basuh najis dia. Sepanjang hayat. Bukan seorang boleh buat semua. Pasal apa? Tadi. Puncanya situ. Kalau dah tak ada ni kan, kita hidup senang. Tak ada lah habis PT. Tak ada lah habis belanja banyak. Susah payah kerajaan tak ada. Sebab itulah oleh kerana berat sangat zina ni, dalam Quran disebutkan 12 perkara yang besar berkait dengan zina ni. 12 perkara besar yang merupakan kerosakan dia lah. Sebab kerosakan dia besar terhadap masyarakat manusia, maka dalam Quran disebutkan 12 perkara yang besar, yang mana tidak ada sebut berkenaan dengan benda lain sebanyak ni.
Misalnya yang disebutnya wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Itu berkait dengan zina. Tak molek lah tu. Kalau Tuhan kata jangan tu, tak molek bagi kita orang Islam. Padahal tu az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa zaniyatu la yankihu az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ayat tu gitu. Orang berzina walaupun dia jahat setara mana, dia tak sih kalau bini dia tu lagu sepuluh dia. Memang tabiat manusia lagu tu. Sebab apa? Walaupun dia buat benda tak molek, dia tak sih kalau dia boleh hak tak molek. Tapi dia patutkah menerima orang yang suci, perempuan al-ghafilat, al-mu'minat, al-afifat? Patutkah? Dia yang kotor lagu tu, dia nak suci, dia sendiri tidak suci. Bila manusia ni semula jadi, dia ni tidak boleh terima hak berzina, sama ada lelaki atau perempuan, hak boleh terimanya hak lagu tu juga. Hak berzina dah tu pun tak boleh terima kalau nak kira. Tabiat asal manusia, kejadian asal manusia. Ini menunjukkan bahawa perbuatan ni tak molek. Allah SWT selalu dia cuit, dia cuit perasaan halus kita, perasaan hati kecil kita. Cuba fikir, kamu nak kah kalau orang perempuan yang jahat-jahat ni nak nikah dengan dia, hidup sama-sama hayat, sepanjang hayat dengan dia, duk khidmat kepada dia, duk makan ke dia, kamu nak kah? Dia ni jenis lagu ni, biasa dah dia dengan orang jahatan ni, dengan orang jahatan ni. Kalau menikah dengan mu pun tak tahu lagi. Nak? Kalau kita tanya orang perempuan, lagu tu juga. Nak kah hak jahatan lagu ni? Tak sih. Tu hak asal manusia je. Tak sih. Berzina ni beratnya kesalahan dia, sehingga dalam berlian itu perempuan tu bersumpahlah berlian. Dia kata apa? Wal khamisah, yang kelimanya dia kata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Murka Allah ke atasnya kalau si suami dia tu memang benar. Kalau suami dia tu betul, biar Allah murka dia. Tak apa. Nak murka ni kita sendiri minta Allah SWT murka kita. Bukan senang, tapi kena kata. Baru lepas dia daripada tuduhan suami dia mengatakan dia ni berzina. Kalau dia tak berani kata begitu, tak lepas. Beratnya nak ayatnya. Baru lepas kalau berani kata begitu. Nak kata. Kalau orang tu beriman, dah berat tu, berat tu. Balik suami pula yang menuduh isteri tu. Mana beratlah perzinaan ni. Tuduhan yang berat. Dia kena kata gana. Baru dia tidak kena sebab 80 rotan. Kalau tidak, jadi menuduh. 80 rotan kena. Dia kena kata gana. Allah SWT ajar di dalam sumpah berlian ini. Wal khamisah anna la'natallahi alaih in kana minal kadhibin. Yang kelimanya, dia kata apa dia? Setelah 4 kali dah bersumpah sebelum pada tu. Yang kelimanya dia kata laknat Allah ke atasnya kalau dia ni berdusta dalam mengatakan isteri dia ni berzina. Sebab apa? Berat tuduhan berzina ni, berat. Laknat Allah patut dia terima kalaulah dia ni berdusta. Dia doa sendiri untuk diri dia, atas diri dia. Bukan main ni, tak ada benda lain ni, jenayah lain ni dia ajar lagu ni. Seterusnya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dia kata berkenaan dengan orang mukmin ni, orang yang baik, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya wala yaznun, mereka tidak berzina. Ni sifat dia, sifat orang yang jujur mengikut agamanya. Dan kalau kita perhati dunia mana pun dia kata lagu tu, orang hak baik iaitu orang yang tidak mengadakan hubungan yang tidak sah dengan jenis lain. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, sesiapa yang buat gitu berzina, dia akan menemui hukumannya. Athama itu macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan athama itu mengikut Imam Bukharinya siksaan di akhirat nanti yang berat. Ada yang mengatakan athama itu dia akan bertemu neraka jahanam, neraka yang dalam, akan dicampukkan ke dia di situ, akan dicampukkan dia di situ. Itu yang dikatakan athama. Yudha'af lahul azab, akan digandakan azab kepadanya. Ini yang disebutkan dalam Quran berhubung dengan orang yang berzina saja. Lepas tu disebut lagi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Orang berzina lelaki dan perempuan, kamu sebab 100 hotel. Tiap-tiap seorang. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan berasa kesian di dalam menegakkan hukum Allah. Dan kenalah sekumpulan orang-orang mukmin menyaksikan hukuman itu. Bukan hukuman yang senyap-senyap, tak tahu, lepas tu tahu-tahu gantung mati dah, royak mati. Dak. Biar semua orang tengok, mana-mana nak tengok, itulah. Boleh orang tengok. Dan sebab 100 rotan. Ini berat. Suruh orang saksi, malulah. Bapa suruh orang saksi tu, hukuman dia buat tu secara sulit, nusuk-nusuk, tak siapa orang tahu. Biar orang tahu. Biar orang tahu. Dia nak buat tu nusuk-nusuk tu, nak menikmati hak sedap. Biar dia rasa depan ramai, hak sakit. Sebab tu hukuman, sebab tu itu cara hukuman Islam ni, dia lawan bagi hak kena tu. Hak kalau hak tak betul. Nak gapo nak sedap, boleh sakit. Nak gapo nak susu, boleh terbuka. Orang tahu berlaku. Gitu cara hukuman dia. Al-fatu walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang yang menuduh perempuan yang baik dan dia tidak mengemukakan 4 orang saksi, kamu sebab 80 sebatan. Ini sebab apa? Tak boleh nak tuduh orang main-main. Tuduh orang lain tak apa lagi, walaupun dosa juga, tak ada hukuman lagu ni. Tuduh orang gini, berat juga. Tapi hak ni tak boleh. Dia ada hukuman dalam dunia, menunjukkan zina ni benda berat, orang tidak main. Dan Tuhan kata wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kamu jangan terima kesaksian dia sampai bila-bila pun. Sampai bila-bila. Orang yang menuduh orang berzina, tuduh orang berzina, tak boleh main-main. Kalau lagu tu tak boleh terima kesaksian dia sampai bila-bila. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Tuhan sendiri sebut, wa ulaika humul fasiqun walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Ini berkenaan dengan isteri pula. Jadi banyaklah dalam Quran sendiri disebutkan betapa teruknya, tidak moleknya zina itu. Berkait dengan zina. Dari segi untuk individu pula, bahaya untuk individu sepakat tadi lah, di antaranya sudah sebut dah tadi celah-celah tu, iaitu dari segi kesihatan saja pun tidak bagus. Apa yang kita nak buat benda lagu tu? Dan kita nak lock orang buat benda yang membahayakan diri dia sendiri. Kalau hak buat tu tidak faham, hak faham ni buat apa lah? Hak faham tu buat apa lah? Dah tahu dah. Misalnya kita kata rokok tu menyebabkan macam-macam penyakit. Ada juga orang tak, sakit aku dia kata, bukan kamu sakit. Kalau nak lock orang kecek, boleh kecek macam-macam. Sampai gitu dia boleh kata. Hak cerdik ni, hak tahu apa banyak belanja habis kerana nak ni sakit ni. Apa yang tidak haram katunya betul, tak boleh selalu. Begitu juga hak lain-lain. Kalau nak harap semua manusia ni faham, tak akan faham semuanya. Tak akan faham semuanya. Sebab semuanya bukan cerdik. Dia kena kuat kuasa. Sebab tu dia yang kena melaksanakan benda ni pemerintah. Hak penyakit tu macam-macam lah. Seperti yang disebut tadi, sifilis, gonoria, macam-macam sekarang ni, AIDS. Hak tu padan. Bahaya kepada diri sendiri, bahaya kepada anak bini dia. Dengan sebab itulah lepas tu dia marilah mengikut kajiannya, mana-mana hak gila banyak, gila di sana sini. Dia ada kaitan ni dengan kuman ataupun kita kata virus ni, zina ni. Punca dianya ada situ. Banyaklah dia mari bancian ni. Dari segi bancian apa kita tidak perlu baca semualah. Ni bajian yang dibuat di Amerika ni. Di apa ni? Rumah sakit gila ni.
90% daripada mereka ni dia kena penyakit siflis. Maknanya pucuk tu juga ada. Orang jadi tidak berguna hidup. Tidak berguna hidup. Kenapa? Kerana ni. Lepas tu kalau dia mengadakan perhubungan pula dengan orang lain pula, melarat pula. Ke orang lain. Hak melarat tu bukan setakat seksa saja hidupnya, mati sampai mati. Lepas tu di sini disebut lagi hikmat haram berliwat, macam-macam lagi lah. Banyak yang disebutnya. Tapi kita zina saja dulu. Kita ambil zina saja dulu, sebab baru ni kita baca zina. Dan hikmat hukuman ke atas penzina, apa dalam bentuk tu? Hak tadi dari segi bahaya dia kepada masyarakat, pada diri sendiri. Dan apa hukuman ni dikenakan lagu tu? Apa hukuman Islam? Jadi hukumannya seperti mana yang kita sudah maklum dah melalui hadis yang kita baca dulu, berbeza. Tidak serupa. Kalau muhsannya kena rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Kalau dia tu tidak muhsan, dia kena sebab 100 rotan. 100 sebatan. Dalam kitab ni dia kata, dia dalam menguraikan firman Allah SWT, wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah, jangan berasa kesian dalam melaksanakan hukuman Allah tu. Dia kata sesiapa yang berasa kesian, dosa, kata dia. Dosa. Hak lain-lain ni dosa. Tu malah berasa kesian. Tak boleh. Nak simpati tak boleh. Simpati tu dosa. Dia kata hak disebut dalam kitab ni nya, dia kata apa yang kena rejam kalau hak muhsan, sebab mudarat dia tu lebih luas, lebih umum, tidak sekat dia. Dan mudarat dia tu kepada orang yang sepatutnya dilindungi dia, nombor satu sekali dia kena lindungi. Siapa dia? Isteri dia. Tu hak mudarat dia, anak dia. Kalau sudah muhsan. Sebab apa benar? Terutama sekarang ni orang tahu belakang dah. AIDS gapo tu memang bahaya benar. Hak nak kena mula-mula sekali bini dia. Mudaratnya kepada bini dia. Kalau bini dia yang jadi puncanya, suami dia hak kena. Sebab tu serupa je perempuan pun kena hukum lagu tu. Sebab kita kata hukum mati kalau bunuh orang, lelaki bunuh perempuan, kena bunuh juga. Serupa. Kalau perempuan bunuh lelaki, serupa juga. Moga hakikatnya mati kan kedua-dua. Hak ni pun lagu tu lah juga. Tidak ada beza, tak boleh kata perempuan kena perangai sikit hukuman. Tak, serupa. Sebab dia menyebabkan orang mati juga. Menyebabkan orang dia terseksa juga. Dan orang yang terseksa tu siapa? Hak paling dekat dengan dia. Hak paling patut dia jaga. Tidakkah patut dia ni dihukum mati? Tidakkah patut ni dihukum mati? Paling patutlah. Kalau orang lain pun kena hukum mati, apatah lagi dia bunuh suami dia. Suami dia duk agam dia ke dia? Kira-kira mengikut hak asal. Duduk lindungi dia. Dia bunuh isteri dia. Isteri dia duk agam ke dia selama ni. Duduk jaga kepentingan dia, dia yang bunuh. Bukan bunuh orang lain. Kalau bunuh orang lain pun padan dia kena bunuh. Sebab apa? Hak dia sebut sini. Kita hak sini dulu. Mudarat kepada isteri dia. Katakanlah kalau suami. Sebab boleh jadi kerana dia kurang mengadakan perhubungan dengan isteri dia tu jadi fikiran dia jadi lagu lain. Nak cari hak lain kata. Akibat dia. Memanglah sebab kita kata tadi lah, moga syaitan menghasut dia ni supaya nampak comel kasih dia tu. Hak tidak bini dia. Nampak comel semua. Sebab apa nampak comel? Moga tidak dia bergaul dalam sepanjang hari dia, sepanjang malam dia tidak bergaul. Hak nampak tu senyum semua. Mari dalam keadaan bau sedap semua.
Hak nampak tu. Sebab tu nampak comel sama. Syaitan pun capu. Bagi nampak comel. Ya isteri ni, dia akan jadi lagu mana? Boleh jadi membawa dia kepada zina. Kalau bawa dia kepada zina, dosa pula dia. Kalau dalam dunia hukum Islam kena rejam pula dia. Puncanya siapa? Suami. Di akhiratnya neraka. Sebab apa? Puncanya suami. Dia nikah, lepas tu dia tidak jaga molek isteri dia. Tapi tidak semesti, bukan kita kata semua orang perempuan ni kalau suami dia tidak mengadakan perhubungan jenis dengan dia dengan banyak, maka isteri dia ni jadi lagu lain. Jadi tak betul, tidak juga. Tetapi hukum ni dia jaga hak paling bawah. Hak paling bawah kita kena jaga. Bukan hak ju. Hak ju tak payah. Tak payah buat hukum pun kalau nak kira dia tak curi dah. Dia buat hukum curi itu untuk apa? Untuk hak bawah ni, hak tak reti. Begitu juga di sini. Bini tu kira hak bini hak paling bawah. Dia akan jadi lagu mana? Dalam keadaan itu. Dalam keadaan biasanya umumnya perempuan ini lemah, kita tahu. Dia akan cari jalan lain. Sebab itulah dia hukumannya dari segi syaratnya suruh rejam sampai mati. Dan disuruh orang ramai rejam. Sebab apa? Orang ni telah melakukan jenayah terhadap masyarakat. Masyarakat tu siapa? Setiap anggota dia. Lepas tu kalau melarat penyakit ni, bukan kena ke bini dia saja, pas ke orang lain kena. Pas ke orang lain kena. Kalau nyawa silap-silap, tak ada pasal-pasal. Seperti mana yang kita maklum semua, tahu, selalu dengarlah, selalu baca. Nya tidak cek molek darah tu. Hak ni kawan ni pergi derma darah. Tidak cek molek. Ambil tu bubuh ke orang lain. Tak ada pasal-pasal kawan tu kena. Apa nak kan? Tidakkah jadi nyanyi orang lain? Masyarakat tu tak ada kena-mengena dengan anak bini dia. Pesakit lain. Tak ada pasal-pasal. Kena mati. Kena AIDS. Bukan kerana dia buat benda tak boleh. Tapi kerana saat ni. Cuai sikit. Habis kena ke orang lain. Melarat kepada orang lain. Dengan sebab itulah disuruh rejam itu. Selain daripada tu, ni hak tak ada dalam kitab ni lah, ada dalam kitab lain lah. Ada dalam kitab lain. Dia sebut di antara yang disebutnya iaitu gapo dia. Orang yang dikenakan hukuman rejam ni apa syarat dia? Tidakkah kita tahu istilah dia nya hak sebutir muhsan. Muhsan ni gapo? Makna dia. Kalau kita kaji. Muhsan ni apa makna? Muhsan ni kalau kita baru ni kita sudah bicara dah tu. Kalau kita mengambil kira pendapat Imam Imam Abu Hanifah. Dia kata baru muhsan kalau orang tu Islam. Tambah solat lagi daripada orang lain. Islam. Islam ni tidak larang dah kan ni. Buat benda zina ke apa. Kalau orang tu beragama Islam tu saja padan dah yang menghalang dia daripada benda-benda tak boleh. Yang ni sudah ada dah penghalang pada dia. Kawalan sudah ada dah pada dia. Islam tu saja. Orang Islam tidak akan buat benda-benda hak tak boleh. Apatah lagi kalau yang disebut begitu berat. Islam dia tu sendiri sudah merupakan penghalang kepada dia untuk buat benda yang tak boleh. Islam akil, berakal. Dia kalau hak gila, orang tidak panggil berzina pun. Tak panggil berzina. Kalau hak gila, tidak panggil berzina. Akal ni betapa nikmat akal. Allah SWT bagi kepada manusia. Besar makna dia. Akal kenal kau buat benda-benda tak molek yang menyebabkan mudarat kepada orang lain. Akal kata tak boleh. Akal, kalau manusia tu ada akal saja, dia akan menghalang dia daripada buat benda tak boleh. Dua perkara penghalang. Kalau kita nak kata dinding, kalau kita nak kata pagar, kalau kita nak kata benteng, dua. Yang ketiga, nikah dah. Nikah dah. Menikah dengan cara yang sah.
Caranya sah ni lagu mana? Dia kalau berzina kan orang pandang teruk benar kan, sebut tadi lah, siapa tidak tertanggung tu pergi tahu anak. Setara tu akibatnya. Tetapi kalau hak perkahwinan yang sah ni, ibu bapa tu sendiri duduk hias rumah, duduk pasal alhamdulillah, kau anak dia, kau anak menantu dia, tak ada gangguan siapa-siapa, tak ada siapa kata tak molek. Bahkan semuanya menanti. Kalau orang tua nak tengok cucu, nak tengok cucu. Kalau puak saudara nak tengok anak saudara. Kalau ada adik-beradik nak tengok anak saudara. Ini perkahwinan. Tak ada halangan apa-apa. Dia sudah boleh menikmati hak kata hak manusia, keperluan asasi manusia, iaitu untuk memenuhi tuntutan seks dia. Allah SWT sudah bagi dah. Dia umur 15 tahun boleh dah. Kalau nak, tak ada sebab dia larang. Boleh dah. Kalau nak menikah. Kalau perempuan, bawah pada tu boleh lagi. Dan dia sudah boleh melahirkan anak. Sudah boleh. Tidak ada halangan apa-apa. Untuk nak jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tak ada halangan apa-apa. Dan dia sudah menikmati sepenuhnya cara halal, hak halal, saluran halal ada dah. Ini juga benteng yang ketiga yang menghalang manusia tu daripada pergi buat benda tak boleh. Dah ada dah halal, kita boleh makan, dah kenyang dah kita makan nasi, apa nak pergi curi? Benda lagu tu lah, apa nak pergi curi pulaknya, dah makan kenyang dah. Misalnya kita kata, jadi ni pun lagu tu juga. Ini halangan yang ketiga. Merdeka. Merdeka. Itu halangan yang keempat. Merdeka. Dia kena merdeka. Kalau hamba tak kena. Tak rejah. Hamba tak rejah. Walaupun dia tu sudah ada anak bini. Tak rejah. Pasal dia hamba. Hamba ni dia tidak ada kebebasan sepenuhnya. Kalau dia menikmati sesuatu pun dalam keadaan dia takut-takut tuan dia panggil ke apa, kena buat kerja, dia duduk tengah nak suka-suka dengan bini dia, tahu-tahu tuan dia panggil pula suruh buat kerja. Tapi kalau orang merdeka, tidak. Kalau dia pergi kerja pun dengan pilihan dia, dia nak menikmati dengan keluarga dia, dia hasil gaji dia ke apa dia ke, ikutlah dia pergi kerja. Dia tidak duduk sekali dengan bini dia pun dengan pilihan dia, tak ada siapa dia boleh sekat. Ni kalau hamba tak boleh nak pergi sana, tak boleh nak buat gani, tak boleh. Tidak penuh nikmat Allah SWT tu kepada dia. Dengan sebab itu dia syarat yang keempat, merdeka. Syarat yang keempat. Yang kelima, balik. Cukup umur. Kalau tak cukup umur tak kira budak-budak, orang tak panggil berzina. Dia kena balik dulu. Sebab apa? Baru dapat menikmati sebenarnya apa yang dikatakan hubungan tu, jenis itu, hak sudah balik. Budak dia tak reti. Hak sudah balik. Dan dari segi tarikan pun, minat pun, dia lebih kalau hak sudah balik ni. Kalau hak tidak balik ni, tak. Hak beringuh lah kita kata. Kita pun tak ada telia mana, kecuali tak so kira lah hak pelik tu. Hak pelik. Jadi kalau balik perempuan pun lagu tu juga. Dia tidak berasa apa-apa terhadap budak kecil lelaki. Sebab itulah dari segi hukum pun berbeza, dari segi aurat, dari segi apa pun lain, tidak serupa dengan hak balik. Sebab hak balik ni dia tengok saja tu pun dia ada berasa nikmat dah. Tu bezanya balik-balik ni. Dia tengok saja, tidak nanti dia cerdik, dia tidak ahli fikir pun tak apalah. Serupa je dari segi apabila tengok tu kenal tu rasa suka tu. Tengok. Kalau dia tu ahli fikir pula, sastrawan pula, penyair pula, atas rambut tu saja dia boleh buat berapa syair dah. Berapa saja dah. Atas rambut tu saja. Atas mata tu saja pada dah. Okay? Dia faham semua makna tu. Atas bibir saja pada dah. Kalau nak kira. Begitu juga sebaliknya perempuan, dia boleh menikmati sepenuhnya. Tiba-tiba hak ni ada, boleh dengan pilihan dia. Dia menikah dengan pilihan dia. Kalau orang lelaki katakanlah dia tak puas lagi, boleh nikah lagi. Tak orang kan? Boleh. Apa tak nikah? Tak ada halangan.
Kalau perempuan katakanlah dia tidak puas dengan suami dia, boleh tuntut cerai, boleh fasah, nikah lain, tak ada halangan. Tapi dengan cara yang betul, dengan cara yang sah. Ni 5 halangan, 5 benteng sudah ada, tiba-tiba dia buat juga. Mana dia tak betul lah tu, tak betul. Lepas tu kita kata apa ni, hak rejam, hak sebab lagu tu juga. Cuma hak sebab ni dia 100% tidak maksud sampai mati. Tidak sampai mati. Sebab dia kira hak tadilah, walaupun dia merdeka, walaupun dia berakal, walaupun dia balik, walaupun dia Islam, walaupun dia gitu gini, tetapi dia boleh jadi dia terpengaruh dengan khayalan dia, hanyut dengan khayalan dia, maka berlakulah daripada dia. Dengan sebab itu hukuman sebab sahaja, hukuman sebab sahaja, bukan dengan maksud mati, dan tidak nak suruh mati pun. Kalau nampak paisah berhenti, pukul paisah berhenti semula pula. Sebab tujuannya nak suruh dia rasa. Apa kata tak adilah, dia nak menikmati. Hak nikmat ni apa dia? Seluruh tubuh dia. Sebab itulah hukuman sebab tu seluruh tubuh boleh. Pala ni tak boleh lah, tekak ni, sebab boleh jadi mati. Tidak nak maksud nak mati, tidak nak suruh mati, nak suruh rasa sakit itu, nak suruh rasa sakit. Sebab apa? Dia melakukan jenayah terhadap orang lain. Bayangkan, kita duduk fikir isteri kita ni, kita lah anak dara, kita kata anak dara dia tak pernah dengan orang lain. Rupa-rupanya dia 10 orang dah. Tidak kecewakan kita. Kenapa? Kerana orang berzina ni lah. Kerana orang berzina, dia mengecewakan harapan orang lain. Supaya balik perempuan pun sama juga. Dia mengharapkan suami dia ni orang yang baik, tidak pernah berjumpa dengan perempuan lain. Jadi segala-galanya kuatlah tarikan itu. Kuatlah tarikan itu. Sebab apa dia tak ajar tengok kepada orang perempuan koksi. Tengok orang perempuan tu bini dia, tarikan pun kuat. Sebab itulah hukumnya dia tak siwi dedah aurat gapo semua, tak boleh tengok orang lain. Sebab apa? Supaya tarikan tu terhadap orang-orang tertentu tu kuat. Gitu. Lepas tu sebab tidak nak suruh mati. Kalau pasal berhenti, semula sebab pula. Sebab tidak semesti di belakang saja. Boleh mana? Boleh. Tidak nak suruh mati, nak suruh dia rasa. Lepas tu kita boleh jadi kita kata pula, memanglah tubuh dia, seluruh tubuh dia merasa nikmat. Sebab tu suruh semua. Kalau rejam pun kena berlaku juga. Kalau sebab ni pun semua tubuh juga kena. Apa yang kita kata, kalau curi kerak tangan, kalau berzina ni kerak gotu lah kita kata. Mungkin kita kata muskil lagu tu, tak boleh jadi muskil tu. Untuk orang lelaki boleh, kalau orang perempuan nak mana? Nak kerak lagu mana? Tak ada mana. Moga dia tidak pesen kena kerak, tak boleh nak kerak. Nak lagu mana? So, hikmah apa? Kalau orang curi dia kerak tangan, apa? Curi tu apa makna? Dalam istilah asal tu, sariqah. Sariqah tu apa makna? Curi-curi ni makna dia buat dengan senyap-senyap. Dia tak sebi orang tahu. Dia dengan nusuk-nusuk. Lepas tu apabila dia dapat tu, dia lari cepat-cepat. Itu curi. Dia tidak suka puak-puak. Lain. Puak-puak tu dia masuk dalam bak lain. Hukumnya lagu lain. Curi ni lagu tu sifat dia. Oleh kerana dia buat tu, dia dengan diam-diam, dengan curi-curi, dia tak sebi orang rapak dia ambil sana ni, kerak tangan biar semua orang rapak. Dan nak sangat lagu tu. Tangan tu lah hak curinya. Kita boleh kerak tangan, tina catat boleh. Wasariqatu was-sariqu was-sariqatu. Curi lelaki dan perempuan, dua lah. Tapi kalau hak zina saat ni, nak kerak lagu mana? Hak lelaki ya kalau boleh kerak pun. Lepas tu kalau kerak tu apa ni, tidak ada makna juga. Sebab dia tu hanya saluran saja yang menikmatinya seluruh tubuh. Apa yang kita hukum dia saja. Berbeza dengan hak curi sana. Dia curi, dia lari. Lari semula, kalau curi pula kerak kaki pula. Biar orang nak, biar dia tak boleh lari. Nak lari lagu mana? Payah dah nak lari. Nak curi lagu mana? Tangan tak ada ni, payah dah. Sebab tu dia hukuman lagu tu. Dan nak suruh orang apa? Kalau kerak kemaluan saat ni, kalau ya pun kalau kita kerak, mana orang nak tahu dia ni pernah berzina ke tidak berzina?
Kalau buka aurat pula jadi aurat pula. Tak boleh. Sebab itulah tidak disuruh kerak. Kalau kata untuk lelaki pun kerak. Lelaki kerak pun lepas tu dia pakai seluar spender, pakai kain, pakai seluar, tak ada apa lah. Mana orang nak nampak, mana orang nak tahu dia ni pernah berzina ke tidak. Sedangkan tujuannya nak suruh orang tahu. Nak suruh orang tahu, dia bila pukul sebab lagu tu lah. Dia pun merasa sakit, dia orang pun tahu. Dia buat secara sulit tu. Dia tak biar orang tahu. Biar orang tahu. Dia nak merasa nikmat. Biar dia merasa sakit. Begitu cara hukuman. Ini masalah hak zina saja. Bayangkan kalau hak lain-lain lagi pun lagu tu juga hukum Islam ni. Hak curi gapo kita sudah jumpa dah baru ni, curi gapo pun lagu tu juga hikmat dia. Lah kita buat kerja. Bayangkan orang pergi ke laut. Nak boleh pitih lagu mana? Tak kena gaya, mati dia, terbalik kapal, selai kapal. Orang yang pergi dalam lautan, orang yang pergi jadi pilot, bawa kapal terbang. Kalau jatuh kapal terbang, nak boleh pitih tu pun. Orang yang pakai gaji, nak hari pergi, pukul 7.30 pergi. Kalau dia pukul 1 lebih kurang, balik, nak hari, gigi semacam. Susahnya nak boleh pitih. Tiba-tiba orang mari ambil pitih je. Tak ada usaha, tak ada gap. Tak ada susah payah. Jadi nak jaga, nak beri nilai harta tu kepada manusia. Semuanya ada nilai. Kehormatan, keluarga, keturunan, harta, semuanya ada nilai. Biar ada nilai, biar orang reti nilai. Jangan dia tak apa kita ke mana-mana mudahnya, tak ada penat lelah, kita boleh ambil pitih orang. Sebab tu hukuman ni nak jaga hak orang yang berharta supaya dia berasa terjamin kehidupan dia. Itu pun dengan syarat-syarat dia lah, yang mana kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Tidak kata curi, nama curi dalam bahasa kita tu kerak tangan selalu. Tidak lagu tu. Adalah syarat-syarat dia yang ketat. Syarat-syarat dia yang ketat kalau dalam perkara curi tu. Kalau dalam masalah zina ni pun syarat-syarat dia tu pun cukup ketat. Kalau kita perhati hak ni semua ni munasabah. Kalau tidak kan duk perah hak ni. Duk perah hak ni. Duk melera hak ni. Nak beli ubat dia sebanyak mana? Beri makan ke dia. Dia buat nyayang kat orang, bunuh orang, kita buat baik ke dia. Kita buat baik ke dia. Tak usah katalah. Dia kata kalau kita nak kira alasan orang boleh belaka. Yang bunuh orang yang mungkin ada tu apa? Dia pun ada alasan juga. Payahlah kerja dia. Kita nak suruh senanglah anak-anak kita. Anak bini kita ada alasan. Lepas tu tak sel, dia pun bukan nak sombong kata dia. Dia ada alasan juga. Kalau tak kira lepas, pada lepas. Tak boleh. Alasan ni pun nak suka-suka semasa muda-muda. Lepas tu sampai satu peringkat kita nikah, kita berhenti. Tak boleh. Kita kata lagu tu. Tapi bila dia sudah lekat, dia akan jadi lagu lain. Supaya juga orang apabila boleh pitih dengan cara mudah lagu tu tadi, dia tak akan berhenti. Kalau dia nak orang lain, mu jagalah kalau mu berhenti. Pula. Tu kalau hak berkait dengan dadah ke apa? Kalau hak berkait dengan hak ni, nafsu tu lah. Duk tarik. Dengan sebab itu dia larang dan hukuman lagu ni. Supaya manusia tidak melakukannya. Dan supaya maksud asal, keturunan manusia ni terjamin, baka manusia terjamin, keluarga manusia ni bahagia. Inilah hukuman dia. Itu maksud asal. Bukan tak beri. Tak beri langsung tidak. Tetapi nak jaga ni. Hak ni. Menasabahlah kalau hukum tu lagu ni. Kalau tidak buat lagu ni, manusia tak seri. Dan kita sampai ke bila pun duk bilai orang mati tidak kerana dia yang bersalah. Duduk bilai pitih kita banyak mana habis. Berapa banyak kalau kita tahu peruntukan kerajaan untuk orang-orang sakit ni. Banyak. Minta derma sana sini pula. Minta derma pula. Nak jaga orang lagu ni. Bukan kita kata tak boleh jaga. Bukan kita kata tak boleh. Kalau hak kena tu kerana tidak kesalahan dia, dah sabarlah kalau nak jaga. Ni dah kita dah tutup mata dulu lagi daripada hukuman ni, tak sah dulu lagi. Terpaksalah hak buat salah pun kita kena pikul belaka.
Dia nak lagu mana? Dia suruh lagu. Gitu. Wallah. Maknanya tak ada sekali. Allah.